Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya Muhammad Radha bin Muhammad dalam video kali ini sama-sama kita akan membincangkan berkaitan dengan surah-surah di dalam Al-Quran, iaitu pada kali ini kita akan tadabbur secara ringkas surah yang ke-20 di dalam Al-Quran mengikut tertib, iaitu surah Taha. Jadi kepada para penonton sekalian yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insya-Allah. Jadi dalam video kali ini ringkas sahaja, surah Taha merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Maka disebut surah Taha ini adalah surah termasuk dalam surah Makkiyah. Kemudian surah ini mengikut tertib di dalam mushaf merupakan surah yang ke-20 selepas surah Maryam. Dalam juzuk 16 surah Maryam, kemudian ada surah Taha daripada pertengahan sehinggalah ke akhir juzuk yang ke-16. Dan surah Taha ini mengandungi 135 ayat. Okey. Seterusnya nama surah Taha diambil daripada lafaz ayat yang pertama. Apa ayat pertama dalam surah ini, iaitu Taha, ta dua harakat, ha dua harakat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad bukanlah untuk menyusahkan. Jadi kita membaca Al-Quran ni sebagai amalan harian kita. Jadikan Al-Quran sebagai amalan harian, kita baca sedikit pada setiap hari. Jangan tak baca langsung Al-Quran ini. Dan yang ketiganya, surah Taha ini merupakan surah yang telah melembutkan hati Sayyidina Umar untuk memeluk Islam. Ini kisah yang biasa kita dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, mungkin pernah dengar kisah ni. Ustaz-ustaz cerita di masjid, di surau, masa tazkirah, dan juga mungkin pernah dengar di televisyen, mungkin juga pernah dengar di radio, dan juga boleh lihat ataupun tonton video di YouTube. Banyak ustaz-ustaz yang menceritakan berkaitan mengenai Sayyidina Umar yang telah memeluk Islam apabila mendengar bacaan, apabila membaca awal surah Taha ni. Yang mana surah Taha ni berjaya melembutkan hati Sayyidina Umar, dan akhirnya Sayyidina Umar memeluk Islam. Sayyidina Umar ni merupakan seorang yang sangat gagah perkasa dan ditakuti oleh masyarakat. Orang ramai takut dengan Sayyidina Umar. Jadi apabila Sayyidina Umar masuk memeluk Islam, maka telah menguatkan umat Islam pada ketika itu. Jadi alhamdulillah, surah Taha ni di awal-awal ayatnya telah melembutkan hati Sayyidina Umar, dan akhirnya Sayyidina Umar memeluk Islam. Ada kisahnya yang panjang, boleh tonton di YouTube. Kemudian seterusnya, surah Taha ini antara kelebihannya ataupun fadilatnya seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ismullahil a'zamul ladzi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin salasin, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha, yang bermaksud nama Allah yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya pasti dikabulkan doa tersebut, dimakbulkan doa tersebut. Dan nama-nama itu terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan juga surah Taha. Jadi surah Taha termasuklah salah satu daripada yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini adalah kelebihan ataupun fadilat surah Taha. Dan seterusnya kita lihat isi kandungan. Apakah kisah-kisah yang terdapat di dalam surah Taha ini? Yang pertamanya adalah mengenai kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dalam surah ini sangatlah panjang ceritanya. Sangatlah panjang kisah Nabi Musa. Di dalam ayat 9 hingga ayat 99. Jadi boleh buka terjemahan, boleh buka kitab tafsir daripada ulama-ulama tafsir dan baca kisah-kisah Nabi Musa di dalam surah Taha. Antaranya ada kisah apa? Kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian ada juga kisah doa
lapang dada. Ini yang biasa kita amalkan doa ni. Kita akan baca sekejap lagi. Kemudian ada juga kisah nikmat Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Dalam ni ada diceritakan. Dihanyutkan di sungai Nabi Musa pada umur yang kecil ketika itu setelah lahir. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Harun bersama dengan kaum Bani Israel pada ketika itu. Ada panjang juga kisahnya. Dan juga kisah Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Fir'aun. Kemudian kisah tukang sihir Fir'aun. Ini kisah yang biasa kita dengar apabila Nabi Musa dan juga tukang sihir Fir'aun ni berlawan. Yang mana dia letakkan tongkat tu. Dan ada tukang sihir dia. Akhirnya kalah berlawan dengan Nabi Musa dan akhirnya memeluk Islam. Ada juga diceritakan, dikisahkan di dalam surah Taha. Kemudian ada kisah pembelahan laut. Ini apabila Nabi Musa lari bersama dengan kaumnya dan dibelah laut itu, ada diceritakan di dalam surah Taha. Dan juga kisah Al-Samiri juga ada diceritakan dalam surah Taha. Jadi saya nak sebut di sini antara doa yang boleh kita amalkan. Dan juga ramai daripada kita amalkan sebenarnya. Sejak daripada sekolah rendah lagi kita dah amalkan doa ini, iaitu doa lapang dada. Yang ini pada ayat Qala rabbi syrah li sadri, ayat 25. Kita boleh amalkan. Ini adalah doa Nabi Musa. Itu kalau kita baca terjemahan dia, Musa berdoa, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Jadi qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ni biasa kita baca. Daripada mana? Daripada kita kecil lagi. Sekolah rendah lagi kita dah amalkan dalam kelas. Alhamdulillah, ini adalah doa Nabi Musa yang meminta untuk dilapangkan dadanya. Kemudian kisah tukang sihir Fir'aun yang juga biasa kita dengar. Apabila tukang sihir itu diarahkan oleh Fir'aun untuk berlawan dengan Nabi Musa. Tetapi akhirnya pada ketika itu Nabi Musa meletakkan tongkatnya dan berjaya mengalahkan sihir tukang sihir Fir'aun. Iaitu kisah ni tersebut di dalam ayat 57 hinggalah ayat panjang tuan-tuan hinggalah ayat 76. Ada menceritakan tukang-tukang sihir Fir'aun menjadi orang yang beriman pada akhirnya kerana mengaku bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukannya sihir, bukannya buatan sihir, tetapi itu adalah sebetul-betul sebenar-benar mukjizat yang datang daripada Allah. Kemudian kisah pembelahan laut. Ini dalam ayat 77 hingga 82 dan juga ada kisah Al-Samiri. Ini kisah Nabi Musa yang panjang lebar dan boleh rujuk dalam surah Taha. Kemudian ada juga kisah keadaan pada hari kiamat. Keadaan pada hari kiamat ayat 105 hingga ayat 112. Antaranya terjemahan saya bacakan sedikit. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung ganang, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Itu kalau kita baca dekat sini, gunung-gunung akan jadi rata. Gunung-gunung akan jadi rata, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Jadi memang menakutkanlah hari kiamat itu. Dan juga dikisahkan sehingga ayat 112 ni bermacam-macam lagi lah. Dan tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan, dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dia dalam keadaan beriman, tidak khawatir, dan lain-lain lah. Banyak lagi kisah keadaan pada hari kiamat ini. Boleh lihat pada ayat 105 hingga ayat 112. Kemudian berkaitan dengan didikan Al-Quran pada ayat 113 hingga ayat 114 yang bermaksud terjemahannya ayat 113, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya, di dalam Al-Quran, sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu menimbulkan pelajaran
bagi mereka. Jadi di sini disebutkan ayat 113 supaya kita mengambil pelajaran, mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Allah dah ceritakan pelbagai cerita di dalam Al-Quran. Maka kita kena ambil pelajaran, ambil pengajaran, ambil manfaat. Kita ni orang-orang yang beriman, apabila diberikan peringatan maka kita mengambil manfaat daripada peringatan tersebut. Bacalah Al-Quran bukan sekadar bacaan kosong sahaja, tetapi kita juga melihat apa intipati yang terletak dan terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi antaranya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat 114 berkaitan dengan Al-Quran juga, yang bermaksud terjemahannya, maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepada kamu, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi ayat 114, apa yang kita boleh ambil pengajaran adalah supaya kita tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran. Kita tidak membaca Al-Quran terlalu laju. Kita tidak membaca Al-Quran tanpa bertajwid. Kita baca Al-Quran satu persatu sebagaimana sunnah Rasulullah SAW membaca Al-Quran satu persatu ayat dengar secara jelas. Satu-satu ayat dengar secara jelas. Itu adalah sunnah. Maka kita cuba lakukan apa yang Nabi biasa buat, iaitu membaca Al-Quran ayat satu persatu, huruf satu persatu, dengar dengan jelas. Itu adalah antara kaedah ataupun sunnah bacaan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kisah Nabi Adam dan juga Iblis pada ayat 115 hingga ayat 123. Dan kisah ini juga kita biasa dengar, mungkin dalam tazkirah, mungkin dalam radio kita biasa dengar kisah ini, iaitu kisah Iblis menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, syajaratul khuld. Dan akhirnya Nabi Adam terlupa. Nabi Adam terlupa apa yang Allah perintahkan supaya jangan mendekati pohon tersebut. Tetapi Nabi Adam terlupa dan Nabi Adam makan, dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi ini. Jadi ini antara kisah-kisah yang dikongsikan, yang terkandung, yang terdapat di dalam surah Taha. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan juga pengajaran sedikit sebanyak. Dan kesimpulannya, surah Taha ini banyak menceritakan kisah Nabi Musa sebenarnya. Kisah Nabi Musa ni boleh kita ambil manfaat dan pengajaran. Kita baca satu persatu berkaitan dengan Nabi Musa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain, dan juga share video ini di media sosial tuan-tuan, para penonton sekalian. Mudah-mudahan dapat kita mengambil pengajaran secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.